Buletin Utama 10 Januari 2024 bersama saya Natasha Sarah binti Muhammad Ali 10066 dan bersama rakan penyampai saya Natasha Alia binti Muhammad Hatta bernama matrik 10061. Teruskan bersama kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti yang kita tahu, terdapat pelbagai jenis masyarakat yang menetap di Malaysia. Hal ini dapat membuktikan bahawa Malaysia mempunyai pelbagai jenis etnik, bangsa dan kelompok. Dalam kepercayaan masyarakat Malaysia, terdapat pelbagai jenis adat dalam kepercayaan masing-masing yang perlu dihormati dan perlu dipatuhi. Misalnya seperti adat kematian, adat bersalin dan adat perkahwinan. Antara negeri yang masih mengamalkan adat-adat lama ialah negeri Sarawak. Kenyataan ini dapat disokong melalui penjelasan yang diberikan oleh Alexa Belawan Anak Puyan yang telah menulis tesisnya pada tahun 2022 mengenai adat kematian di negeri Sarawak. Kaum Iban merupakan salah satu kaum yang terbesar di negeri Sarawak. Masyarakat Iban atau lebih dikenali sebagai bangsa Dayak Laut yang kebanyakannya tinggal di negeri Sarawak. Secara amnya, orang Iban di Sarawak pada masa lalu percaya kuat pada animisme dan tidak mempunyai atau menganuti sebarang agama lain. Adat kematian adalah salah satu adat yang masih dipegang oleh orang Iban. Masyarakat Iban masih mengekalkan hubungan persaudaraan yang erat, hukum adat, pantang larang dan tolak ansur. Oleh itu, terdapat banyak pantang larang dan adat yang mesti diikuti apabila melakukan adat kematian. Mereka percaya bahawa jika mereka tidak melakukannya, mereka akan mengalami malapetaka atau nasib malang dan roh si mati juga tidak selamat. Setiap kematian mempunyai cara atau adat yang unik untuk menguruskan atau mengebumikan mayat mengikut tradisi tempatan. Orang Iban di Sarawak mempunyai banyak adat resam dan pantang larang yang telah dibawa oleh nenek moyang mereka, terutamanya orang yang menganut agama animisme. Seterusnya, kita teruskan kepada penemu bual kita di Kampung Sebayong. Kita teruskan. Apakah proses yang dilakukan oleh masyarakat Iban sebelum kematian? Selalunya proses sebelum kematian, jika seseorang itu nazak, dia akan disemaikan terlebih dahulu. Ini merupakan untuk melanjutkan proses penyerahan roh. Manakala jika mayat tersebut meninggal di rumah, ahli keluarganya dikehendaki untuk menyebarkan berita atau disebut nesau dalam bahasa Iban kepada penduduk kampung agar upacara meninggal akan dapat diadakan. Selalunya upacara diadakan dalam tempoh 3 hari. Berapa lamakah tempoh berkabung? Ahli keluarga selalunya akan berkumpul terlebih dahulu untuk membincangkan tarikh ataupun tempoh yang akan mereka ambil sebagai untuk berkabung. Tapi selalunya tarikh berkabung selama 5 hari ataupun seminggu. Soalan seterusnya, apakah yang dilakukan semasa ngetas ulit? Semasa ngetas ulit, setiap ahli keluarga akan memakai kain hitam. Bagi orang dewasa, mereka akan menjelitkan kain hitam pada baju, dan bagi kanak-kanak pula mereka akan menggunakan tali hitam sebagai tanda mereka berkabung. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami Natasha binti Tua bersama kami Kineto, Cik Natali Bong. Okey, Cik, apa khabar kita? Baik. Okey, boleh si kami nak bertanya berkenaan dengan adat kematian masyarakat Iban. Ada si apa-apa proses masa kematian tersebut? Mun ada, boleh si kita cerita sedikit apa yang kita tahu? Kaum Iban ada juga adat tidak semasa proses kematian. Mun mengikut adat Iban, mula-mula sekali tidak akan mandikan mayatnya dulu guna sabun lah, cara biasa aja. Sit rumit kena sama dulu. Pas ya mayat ya yang akan dihiaskan atau dipakaikan dengan baju. Jadi contoh pakaian untuk mayat lelaki dengan mayat perempuan yang macam ni, berbeza kah? Berbeza. Mun mayat laki tidak akan dipakaikan dengan kot lah untuk nampak kemas. Mun mayat perempuan tidak akan dipakaikan dengan gaun atau baju seluar yang menampakkan tidak nampak kaca lah. Kemudian mayat yang akan dipakaikan dengan alat-alat hiasan, kedah rantai, subang atau gelang.
Oh macam ya. Jadi boleh sih kami tahu kena mayat yang perlu dihias. Mun ikut adat Iban, penampilan masa terakhir itu adalah penting. Kemudian mayat ya kelak akan dibaringkan di atas tikar rotan atau dipanggil sebagai tikar bombat yang dijadikan sebagai perahu untuk si mati yang kelak. Lepas ya, kain pakumbuto akan digantung di atas beranda sebagai pendinding. Lepas ya, mayat ya akan diangkat dalam kurungan tok yang ditungkas sebagai sapat dalam bahasa Iban. Sapat tok mesti didirikan supaya orang yang datang menziarah kelak tidak si mudah dapat penyakit lah mun balik dari rumah ya. Lepas ya ada sehari dalam upacara ya kelak ahli keluarga si mati ya akan agak mayat ya lah untuk ditangisi dan diratapi. Proses itu akan dimulakan oleh ahli keluarga perempuan dulu, kemudian diikuti oleh ahli keluarga lelaki. Oh jadi memang ahli keluarga si mati memang perlu menangis lah. Oh, boleh. Jadi macam ni pula dengan harta peninggalan yang ditinggalkan oleh si mati ya cik. Mun harta benda ya, semua harta benda si mati ya kelak akan dikumpul dan diangkat dalam sigek kotak, kemudian diangkat dekat dengan bagian kepala si mati ya. Dalam proses penyembelihan kelak, segala harta benda ya akan dikubur sekali lah dengan mayat ya. Oh jadi mun ada binatang mendekati ataupun melangkah mayat tersebut ya apa akan terjadi? Mun ada binatang mengusik mayat ya, mayatnya, rohnya sih akan tenggelam lah kat alamnya kelak. Okey baiklah. Macam ya dua hal rupanya proses masa adat kematian Iban. Berdua hal berbeza dengan adat masyarakat Melayu. Okey terima kasih kepada Cik Natali kerana sudi meluangkan masa dan memberi sebat sedikit info berkenaan dengan proses tu. Sekian laporan daripada saya. Soalan yang terakhir, apakah yang dilakukan selepas tempoh berkabung tamat? Selepas tempoh berkabung tamat, pemotongan kain hitam akan dilakukan. Sebagai contoh, tali hitam di tangan kanak-kanak akan dipotong. Manakala bagi mereka yang dewasa, kain hitam yang mereka selit di pakaian akan dibuang. Bagi balu pula, balu akan dibenarkan untuk menyikat rambut dan menggunakan shampoo semasa mencuci rambut. Hal ini kerana sepanjang tempoh berkabung, balu tersebut tidak boleh menyikat rambut dan tidak boleh mencuci rambutnya menggunakan shampoo. Bagi ahli keluarga si mati yang lelaki pula, akan dipotong rambut sedikit untuk menandakan tempoh berkabung tamat. Semasa ahli keluarga melawat kubur si mati, semasa All Souls Day, mereka perlulah menyalakan lilin dan membawa bunga. Selain itu, sepanjang tempoh ngetas ulin, hanya keluarga tersebut sahaja yang tidak boleh menjalani kehidupan seperti biasa. Contohnya, menyambut perayaan dan membuat bising. Itu sahaja. Terima kasih atas info yang diberikan. Seterusnya, saya serahkan kepada penerbubul seterusnya. Perempuan. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nabilah binti Muaz. Bersama saya sekarang Cik Naya. Okey Cik Naya, boleh saya tahu perkembangan adat kematian kampung Sebayon? Kalau dulu yang meninggal tu makanan diletakkan di atas kepala mendiang sebab mengikut kepercayaan penduduk kampung Sebayo bahawa roh si mati tu dia akan makan. Tetapi disebabkan penduduk majoriti beragama Kristian, jadi adat tu tak lagi diguna pakai sebab macam berlaku pembaziran lah. Oh, macam tu. Boleh tak saya nak tahu bagaimana jika berlaku kematian di luar rumah, sama ada di kebun atau di hospital? Jika berlaku kematian di luar rumah atau hospital, mayat tu sebelum dia dibawa naik ke rumah, kinzi tu akan dibunuh lah. Tapi sekarang yang tu tak diamalkan lagi. Mayat tu akan disembayangkan sahaja, tak ada kinzi dibunuh.
adakah bias seperti orang dahulu masih diamalkan kini atau berlaku perubahan dari segi barang yang dibawa? Dahulu bayat tu memang ada, tetapi dahulu mereka bawa seperti barang kemas, pakaian-pakaian, tapi sekarang ni barang si mati tu dia akan dibakar, tak dibawa. Tetapi barang kemas si mati juga dipakai seperti emas, cincin, tapi dia bukan yang tulen lah, yang jenis yang palsu, sebab takut berlaku kecurian oleh penduduk. Okey. Adakah masih menggunakan tukang sabak sekarang? Sekarang tidaklah, sebab macam kita tak baik untuk merantapi pemergian si mati, tetapi dulu tu memang ada diguna pakai lah, sebab kalau ikut kepercayaan penduduk, dia macam kita merantapi si mati. Lepas tu tukang sabak tu digunakan untuk macam meluahkan perasaan kesedihan keluarga ditinggalkan oleh mendiang. Okey, ada apa-apa lagi ke perubahan adat kematian di kampung Sebayu? Dulu lepas 3 hari tu kan, kalau dulu dia akan ada upacara bersarak bungai, yang maksud dia akan ada macam aktiviti perpisahan antara mendiang dengan keluarga menggunakan manang tu seperti bomoh lah. Tapi sekarang ni tak ada lagi lah orang pakai tu, sebab penduduk sudah ada agama Kristian, jadi mereka tak percaya lagi lah adat tu. Mereka hanya sambut macam Also Day, lepas tu 100 hari, macam tu gunaan adat Kristian lah. Okey, terima kasih Cik Naya atas sudi memberi maklumat tentang adat kematian Kampung Sebayor. Okey, itu sahaja laporan daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Omar Syafiq bin Asnin, bersama saya salah satu penduduk daripada Kampung Sebayor, iaitu Encik Xavier Ezek. Jadi di sini saya akan bertanya tentang apakah pantang larang yang perlu diikuti semasa ada kematian di Kampung Sebayor. Jadi mari kita dengar penerangan daripada penduduk, iaitu Encik Xavier. Okey, Encik Xavier, saya nak bertanya, apakah pantang larang yang perlu diikuti semasa ada kematian di Kampung Sebayor? Jadi bala kami iban tu tadi katiau kemada nanti biasa kurang nadai dan seperti kematiannya tadi. Siti pantang larangnya tadi ialah anak lalu mayu bunyi diulih anak nyerau anak berjaku ngau suara ti besai pas semua nanti oleh anak belagu lah kena hormat orang ti udah nadanya tadi. Jadi adat yang keduanya tadi ialah ngena garis celum. Garis celumnya tadi kena tanda hormat ke orang tu udah nadanya. Yang penting kita ngena baju tercerah pakai merah, biru, hijaunya tadi. Ya tanda kita indah respect ngagai orang tu ke family orang tu dah nadanya tadi. Jadi adat paling last yang agit diadukan di Kampung Sebayornya tadi ialah kita perlu berjimat nanti lalu lalang agai rumah atau bilik kampung orang udah nadanya tadi. Jadi tadi tanda kita respect agai orang ngau family tu udah nadanya tadi. Jadi lah adat ngau pantang larang ba Kampung Sebayor kami itu. Jadi itu sahaja daripada penerangan Encik Xavier. Jadi kita akan beralih ke studio. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada penembubual kita di Kampung Sebayor.